Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ma'arif, Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berhormat, Yang Ma'arif Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam. Yang Ma'arif Tuan Alfian Yasrif bin Kuchit, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Republik Singapura. Yang Arif, Datuk-Datuk, Hakim-Hakim Rayuan Syariah, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang Ma'arif, Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri, Mahkamah Syariah Negeri, yang berusaha Tuan Haji Nasir bin Haji Abdul Aziz, Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berusaha Puan Hajah Nurhadina binti Ahmad Zabidi, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Pendakwa Syar'i Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Seketuan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dibacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi waffaqana li ta'atihi wa hadana li ibadatihi wa hassana bi risalati habibihi wa rasulihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Segala kepujian dan kesyukuran dipersembahkan kehadratmu ya Allah, di atas limpah rahmat perlindungan kepada kami, dengan aman tenteram, sihat wal afiat dan selamat sejahtera. Kami memohon kepadamu ya Allah, semoga dipukuhkan perpaduan, dipereratkan persaudaraan dan diperkuatkan keazaman, hasrat dan cita-cita agar sentiasa mendapat keredaan-Mu ya Allah. Allahumma ya zal manni wal ihsan. Kami juga memohon kasih sayang-Mu ya Allah, agar jiwa dan kehidupan kami berada dalam aman di dunia, agar kami dapat mengimarahkan bumi seperti mana yang Engkau perintahkan. Maka daripada Engkaulah sahaja, ya Allah, kami memohon bantuan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita semua diberikan ruang dan kesempatan untuk berada di dalam dewan yang mulia ini untuk mendengar perbentangan kertas kerja yang akan disampaikan oleh ayahanda kita, iaitu Yang Ma'arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar. Dan insya-Allah pada pagi ini kertas kerja yang akan dibentangkan ini adalah bertajuk Aplikasi Maqasid Asy-Syariah dalam Kehakiman Syariah, Inovasi JKSM dalam menguatkuasakan perintah nafkah. Sesi ini akan dikendalikan oleh Yang Arif Datuk Haji Muhammad Syakir bin Haji Abdul Hamid, Hakim Rayuan JKSM sebagai moderator. Dan tanpa berlengahkan masa lagi, dengan ini saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Ma'arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar selaku pembentang pada pagi ini bersama dengan moderator Yang Arif Datuk Haji Muhammad Syakir bin Haji Abdul Hamid untuk meneruskan sesi pembentangan kertas kerja pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Amat Arif, Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berhormat Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya, Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Dr. Haji Yasardin, Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang Amat Arif Tuan Alfian Yasri bin Kuchit, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Republik Singapura. Yang Arif Tuan Datuk Hakim Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang Amat Arif Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan, Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri, Mahkamah Syariah Negeri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada hari terakhir persidangan Kehakiman Perundangan Syariah Nusantara tahun 2020. Sebelum persidangan ini melabuhkan tirainya, marilah sama-sama kita mendengar pembentangan kertas kerja yang terakhir bertajuk Aplikasi Maqasid Asy-Syar'iyyah dalam Kehakiman Syariah, Inovasi JKSM dalam menguatkuasakan perintah nafkah, yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim JKSM. Sesungguhnya topik atau tajuk ini amat penting kerana perintah Mahkamah Syariah, khususnya perintah nafkah, bukan sekadar dikeluarkan kepada pihak yang menuntut, tetapi apa yang lebih penting iaitu bagaimana dan cara perintah tersebut dapat dikuatkuasakan secara berkesan. Sebagaimana sesi sebelum ini, saya juga akan memberi peluang kepada peserta-peserta persidangan untuk berinteraksi dengan Yang Amat Arif Datuk Doktor sejurus selesai pembentangan. Untuk itu, dengan tidak melengahkan masa, saya dengan segala sukacitanya menjemput Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar untuk membentangkan kertas kerja. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Arif Datuk Muhammad Syakir, Hakim Rayuan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berhormat Yang Ma'arif Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam. Yang Ma'arif Tuan Alfian Yasrif bin Kuchit, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Republik Singapura. Yang Arif Tuan Datuk-Datuk Hakim Rayuan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang Ma'arif Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri, Mahkamah Syariah Negeri. Yang berusaha Tuan Haji Nasir bin Haji Abdul Aziz, Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berusaha Puan Hajah Nur Hadina binti Ahmad Zabidi, Ketua Pendakwa Syar'i Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan, delegasi peserta-peserta persidangan kali ini yang saya kasih sekalian, sama ada yang berada di Movenpick dan juga yang berada di Pullman, serta
sahabat-sahabat kita yang berada di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah yang mengikuti persidangan secara online. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Arif, Tuan, Datuk-Datuk, Yang Ma'arif, Datuk Seri, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Pegawai Syariah yang masih lagi kekal istiqamah berada dalam Dewan pada pagi ini dan juga sama ada di Movenpick Hotel maupun di Pullman. Walaupun pada pagi ini penyertaan kehadiran agak lewat, saya rasa ini dalam satu-satu perjuangan biasanya untuk mengekalkan momentum istiqamah ini adalah merupakan ujian yang agak besar kepada kita semua. Walau bagaimanapun, kita mengharapkan semoga para peserta persidangan akan terus istiqamah untuk bersama-sama sehingga ke garisan penamat, sehinggalah majlis penutup yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama Jabatan Perdana Menteri, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, seperti mana yang telah disebut oleh Yang Arif, Datuk Muhammad Syakir tadi, tajuk yang akan diberikan kepada saya untuk dibentang dan kita kongsi bersama iaitu berkaitan dengan aplikasi Maqasid Syariah dalam kehakiman syariah, inovasi penguatkuasaan perintah nafkah. Alhamdulillah, kita semua telah mendengar pembentangan daripada Yang Berhormat Pihin pada petang semalam, Yang Mulia Dr. Yasardin daripada Republik Indonesia dan juga Yang Ma'arif Tuan Alfian daripada Republik Singapura. Masing-masing telah memberikan pembentangan dan pandangan masing-masing berkaitan dengan aplikasi Maqasid Syariah di negara masing-masing. Pada pagi ini dalam konteks di negara Malaysia, saya mengambil kesempatan untuk membuat rujukan kepada inovasi penguatkuasaan perintah nafkah. Dengan lain perkataan, pemakaian Maqasid Syariah ini dalam institusi kehakiman syariah, dia adalah dalam bentuk umum daripada semua aspek kehakiman dan juga perundangan. Apa yang saya ingin utarakan pada pagi ini ialah bagaimana kita di negara Malaysia, di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri dan juga Mahkamah-Mahkamah Syariah Negeri melihat kepada pentingnya prinsip Maqasid Syariah ini, khususnya dalam aspek penguatkuasaan perintah. Kita jurus terus kepada khusus berkaitan dengan nafkah anak, nafkah isteri dan juga mut'ah yang dilaksanakan oleh satu bahagian yang ditubuhkan di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang kita sedia maklum, iaitu bahagian sokongan keluarga. Yang Berhormat Pihin, Yang Ma'arif, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, bahagian sokongan keluarga ini telah ditubuhkan secara rasmi pada 22 Oktober 2008. Mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam MKI kali ke-46 pada 7 Jun 2007 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi, telah bersetuju agar Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM mewujudkan satu bahagian yang dikenali sebagai bahagian sokongan keluarga ataupun akronimnya BSK.
Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam apa yang berlaku yang membawa kepada keputusan kerajaan pada tahun 2007 untuk menubuhkan satu bahagian khusus yang dikenali sebagai bahagian sokongan keluarga, isu ketika itu adalah berkaitan dengan sejumlah besar perintah-perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh hakim-hakim Mahkamah Syariah di Malaysia di seluruh negara, sebanyak 12,500 lebih, saya ingat, perintah-perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh hakim-hakim di Mahkamah Syariah di seluruh negara, tetapi tidak dapat dikuatkuasakan, dilaksanakan dengan berkesan. Dengan lain perkataan, apa yang menjadi isu ketika itu adalah isteri-isteri dan anak-anak hanyalah mendapat perintah di atas kertas, tetapi mereka ini tidak mendapat hasil daripada perintah yang telah dikeluarkan. Jadi dengan lain perkataan, imej Mahkamah Syariah ketika itu tercalar disebabkan oleh perintah-perintah nafkah yang dikeluarkan tidak dilaksanakan oleh bapa, tidak dilaksanakan oleh suami-suami yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Syariah. Maka apa yang terjadi? Perintah-perintah Mahkamah Syariah dianggap tidak ada taring sebab mereka ini tidak mendapat hak yang sebenar. Maka dalam konteks itulah yang Arif tuan, datuk-datuk yang saya kasih sekalian, menyebabkan kerajaan mengambil serius perkara ini dan merasakan perlu ada satu bahagian khusus untuk membantu mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara, membantu isteri-isteri dan anak-anak yang telah memperolehi perintah nafkah mendapat hak jumlah nafkah seperti mana yang diperintahkan oleh hakim-hakim mahkamah syariah di Malaysia. Itu isu yang timbul yang menyebabkan kerajaan mengambil keputusan untuk menubuhkan satu bahagian khusus yang dikenali sebagai bahagian sokongan keluarga. Dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan, ayat yang biasa kita baca dalam surah Ali Imran, Allah SWT menyebut, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh hamba-hambanya, termasuklah kita semua pemain-pemain di mahkamah syariah, sama ada di Malaysia, sama ada di Brunei Darussalam, sama ada di Indonesia maupun di Singapura, kita telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk menyerahkan amanah kepada pemilik hak. Satu prinsip. Yang kedua, wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan apabila kamu hukum, hendaklah kamu hukum dengan adil. Ini adalah prinsip yang jelas, menyerahkan hak kepada pemilik hak tersebut dan menghukum dengan adil adalah merupakan maksad, tujuan, maqasid syar'iyah yang penting yang kita boleh istimbat dan kita boleh dapati daripada arahan dan juga suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks inilah, oleh kerana maksad tujuan menyerahkan hak kepada yang berhak, menegakkan keadilan itu merupakan prinsip asas, maksad, tujuan untuk kita sama-sama menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada pemilik tersebut. Maka dalam konteks inilah, apabila isteri-isteri dan anak-anak yang telah memperolehi perintah nafkah tidak mendapat hak-hak mereka,
maka sudah tentu menjadi kewajipan kepada kerajaan yang bertanggungjawab. Tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah yang bertanggungjawab adalah didasarkan kepada kemaslahatan rakyat. Maka dalam konteks ini, rakyat yang terlibat adalah mereka-mereka yang terdiri daripada isteri-isteri dan anak-anak yang telah mendapat perintah nafkah daripada mahkamah syariah, tetapi mereka ini tidak sebenarnya mendapat hak mereka. Mereka hanya mendapat paper judgment. Mereka hanya dapat penghakiman di atas kertas saja, tetapi di actual money tidak dapat diperolehi oleh isteri dan anak-anak tersebut. Maka menjadi kewajipan kepada kerajaan untuk memastikan. Maka dalam konteks inilah pada pandangan saya, apabila kerajaan membuat keputusan untuk menubuhkan satu bahagian yang berperanan dan diberikan tanggungjawab untuk memastikan isteri-isteri dan anak-anak benar-benar mendapat perintah nafkah seperti mana yang telah diperintahkan oleh Yang Arif Hakim, Tuan-Tuan Hakim kepada suami-suami dan juga bapa-bapa, maka sudah tentu hasrat dan keputusan kerajaan tersebut adalah amat bertepatan dengan prinsip maqasid syar'iyyah, tujuan kenapa, seperti mana yang telah disebut di dalam ayat Al-Quran tersebut. Selain daripada itu, kita juga boleh rujuk kepada suratul Baqarah ayat yang ke-233, di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat kepada ayat tersebut, jelas memberi maksud, tujuan Allah SWT mewajibkan kepada bapa-bapa dan juga suami-suami untuk melaksanakan tanggungjawab memberikan nafkah kepada isteri dan juga anak-anak. Ini adalah merupakan arahan. Dan kenapa Allah SWT meletakkan dalam suratul Baqarah ini kewajipan kepada bapa dan juga suami untuk memberikan nafkah? Kita akan dapati roh daripada ayat tersebut adalah semata-mata untuk menjaga apa yang disebut sebagai diri, nyawa isteri dan juga anak-anak tersebut. Yang kita faham seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Ali Mahyuddin semalam berkaitan dengan, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut tentang penjagaan khamsu daruriyat, iaitu hifzun nafs, menjaga diri. Maka dalam konteks inilah kita lihat kepada suratul Baqarah ini jelas memberi maksud bahawa penjagaan, pemeliharaan diri, anak dan isteri-isteri, diletakkan tanggungjawab tersebut kepada suami dan anak bapa tadi untuk melaksanakan. Dan apabila suami dan juga bapa-bapa tadi gagal, cuai untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka sudah tentu pemerintah bertanggungjawab. Pemerintah yang bertanggungjawab perlu memastikan mereka-mereka yang zalim, yang telah gagal untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, mereka ini dipaksa oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan-puan, keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menubuhkan bahagian sokongan keluarga yang bertanggungjawab untuk membantu isteri-isteri dan anak-anak melaksanakan perintah nafkah tersebut amat bersesuaian dengan prinsip maqasid syar'iyyah, iaitu pemeliharaan nyawa isteri dan juga anak-anak tersebut. Terutamanya kanak-kanak, anak-anak yang masih kecil, kalau mereka ini tidak mendapat nafkah yang mencukupi, maka sudah tentu tumbesaran anak, akal fikiran mereka ini akan terganggu disebabkan oleh kegagalan bapa tadi untuk melaksanakan tanggungjawab memberikan nafkah. Otoriti seterusnya yang saya ingin rujuk kepada tuan-tuan dan puan-puan bila melihat kepada aplikasi penubuhan bahagian sokongan keluarga ini
ialah rujukan kepada Risalatul Qada yang ditulis oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, di mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah menulis dalam Risalatul Qada yang begitu panjang, dan saya petik bahagian yang penting dalam konteks maksad yang kita nak bincangkan berkaitan dengan penubuhan bahagian sokongan keluarga ini, iaitu di mana Sayyidina Umar menyebut fa innal qada'a faridatun muhakkamatun wa sunnatun muttaba'atun fafham idza udliya ilaik fa innahu la yanfa'u takallumu bihaqqin la nafadha lahu. Yang bermaksud, sesungguhnya menegakkan hukum al-qada adalah suatu kewajipan yang pasti dan tradisi sunnah yang harus dipatuhi. Maka fahamilah, jika sesuatu diajukan orang kepadamu kerana sesuatu perintah, menjadi sia-sia sekiranya tidak dapat dilaksanakan. Maka dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menggariskan satu maksad syar'iyah, maksad syar'i yang begitu penting. Apa maksad syar'inya? Maknanya dalam konteks kita semua, di mahkamah-mahkamah syariah, sama ada di Malaysia, di Brunei Darussalam, ataupun di Indonesia maupun di Singapura, sekiranya kita hanya berperanan untuk mengeluarkan perintah semata-mata, tanpa perintah itu kita awasi dan kita laksanakan perintah tersebut, maka dalam keadaan tersebut kita dianggap telah gagal untuk melaksanakan keadilan. Kita dianggap telah gagal untuk menyerahkan hak kepada pemilik hak tersebut. Berbalik kepada ayat awal yang telah saya sebutkan tadi, yang menjadi asas penting, the fundamental principles, keberadaan kita semua di mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia dan di negara Nusantara, keberadaan kita bukan sekadar untuk menyelesaikan pertikaian pihak-pihak. Apabila isteri-isteri dan anak-anak yang dizalimi, yang tidak diberikan nafkah oleh suami dan juga bapa-bapa, datang hadir di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sebagai hakim-hakim mahkamah syariah, memohon nafkah, kemudian keluarkan perintah nafkah tersebut, masih lagi bapa dan suami-suami tadi gagal untuk menyerahkan hak kepada isteri dan juga anak-anak, maka dalam keadaan tersebut, apa yang kita faham daripada maksad syar'i yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam Risalatul Qada tadi, kita akan gagal sebagai pelaksana mahkamah-mahkamah syariah, sehinggalah perintah-perintah yang kita keluarkan tadi benar-benar dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Nah, kalau begitu, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan satu maksad syar'i yang begitu penting. Ianya begitu jelas, dan hasrat ini sekiranya dilaksanakan dengan betul oleh mahkamah-mahkamah syariah di Nusantara ini, maka sudah tentu ianya akan benar-benar dapat menjamin keadilan kepada semua pihak-pihak yang berurusan dengan mahkamah-mahkamah syariah. Sekiranya prinsip tugas kita tidak selesai di mahkamah syariah, sehinggalah perintah-perintah itu benar-benar dikuatkuasakan dan dilaksanakan, maka ketika itulah barulah kita benar-benar dianggap sebagai mereka-mereka yang telah melaksanakan keadilan dan memberikan hak kepada mereka-mereka yang berhak. Maka dalam konteks inilah, oleh kerana maksad syar'i tadi bagi penubuhan mahkamah-mahkamah syariah, tertubuhnya mahkamah bukan saja untuk mengeluarkan perintah yang dengan perintah yang dikeluarkan itu akan menamatkan pertikaian antara isteri dan suami, antara anak dan juga bapa, tetapi yang lebih penting ialah bukan saja mengeluarkan perintah seperti mana yang dihajatkan oleh pihak-pihak
tetapi yang paling penting ialah pengawasan ke atas penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah tersebut. Yang ini yang kita dapati dan yang ini yang kita boleh istinbat daripada apa yang disebut oleh Saidina Umar radhiyallahu an. Kalau begitulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau itulah maksad syar'i, kenapa mahkamah syariah ini ditubuhkan dan diwujudkan? Maka sudah tentu apa sahaja khutwah, apa sahaja tindakan dan perancangan yang dibuat untuk memastikan perintah nafkah itu benar-benar dikuatkuasakan dan dilaksanakan, maka tindakan dan perancangan tersebut hendaklah diikuti. Kita faham kaedah fiqh menyebut ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Barang yang tidak sempurna kewajipannya. Kewajipan berdasarkan maksad syar'i tadi ialah untuk menyerahkan hak nafkah yang dikeluarkan oleh mahkamah-mahkamah syariah kepada isteri dan anak-anak. Sekiranya maksad syar'i tersebut tidak tercapai, ataupun kalau ianya hendak dicapai, maka perlu ada tindakan-tindakan lain yang diperlukan. Maka dalam konteks inilah, tuan-tuan dan puan-puan, maka kerajaan telah mengambil keputusan untuk menubuhkan satu bahagian yang dikenali sebagai bahagian sokongan keluarga untuk menguatkuasakan dan melaksanakan perintah tersebut. Maka pada penubuhan bulan Oktober 2008 dan bermula pada 2010, saya ingat, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia selepas mendapat waran pejawatan daripada JPA, maka seramai lebih kurang 96 ataupun 105 macam itu telah dihantar ke Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-Negeri dan Mahkamah-Mahkamah Syariah Negeri, seramai 6 orang bagi setiap Mahkamah Syariah Negeri, dan mereka ini yang duduk di bahagian sokongan keluarga, tanggungjawab dan amanah yang mereka lakukan ialah untuk memastikan perintah nafkah isteri dan anak-anak serta mut'ah yang dikeluarkan oleh hakim-hakim mahkamah syariah di negeri-negeri benar-benar dapat dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Dengan lain perkataan, pekerjaan biasa ataupun tugasan biasa yang dikeluarkan oleh yang arif hakim-hakim di mahkamah-mahkamah syariah akan dituruti dan diawasi oleh pegawai-pegawai di bahagian sokongan keluarga. Mereka akan mengawasi. Keyword yang saya gunakan adalah pengawasan. Dan pengawasan ini adalah merupakan satu perkara yang penting yang membezakan antara falsafah keadilan. Yang saya nak utarakan di sini, pandangan saya, falsafah yang membezakan antara kita syariah dengan apa yang difahami khususnya dalam common law system. Mereka termasuklah saya yang dilatih dalam undang-undang English Common Law. Kita diajar bahawa peranan mahkamah ditubuhkan di English Law. Prinsip dia ialah apabila mahkamah itu ditubuhkan untuk mengeluarkan satu perintah yang akan menentukan pertikaian antara kedua-dua belah pihak dalam sistem adversary. Itu peranan mahkamah. Sebab tu digunakan perkataan functus officio. Maknanya mahkamah bila keluarkan satu perintah, dia akan khalas. Kerja mereka selesai dengan mengeluarkan perintah. Tidak berlaku pengawasan bagi memastikan perintah tersebut dikuatkuasakan ataupun dilaksanakan. Betul, kalau tuan-tuan di mahkamah sivil memang berlaku penguatkuasaan dan pelaksanaan. Tetapi pihak-pihak yang mengambil inisiatif untuk datang semula ke mahkamah bagi memastikan perintah-perintah itu dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Itu prinsip yang dipakai dalam undang-undang civil common law, yang difahami, yang diajari kepada, dididik kepada semua graduan dalam English common law, termasuklah saya sendiri.
Tetapi kalau kita lihat kepada prinsip syariah, apa yang saya bentangkan setakat ayat Al-Quran tadi dan juga berdasarkan kepada Risalatul Qadha yang dikeluarkan oleh Saidina Umar, pada pandangan saya, prinsip syariah amat jelas dalam konteks memberikan keadilan kepada pihak-pihak. Dengan lain perkataan, peranan hakim-hakim di mahkamah-mahkamah syariah, peranan pegawai-pegawai mahkamah-mahkamah syariah di seluruh dunia, kalau mereka mengikut kepada roh dan semangat prinsip syariah, maknanya tugas kita tidak selesai sehinggalah perintah-perintah tersebut dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Maka berlaku pengawasan. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan, saya ambil contoh. Kalau kita tengok dalam next slide ni, kita akan dapati di mana Ibn Khaldun ada menyebut, saya tak baca secara panjang ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, di situ disebut bahawa mahkamah, malah yang hujung sekali itu, malah adalah menjadi tugas hakim juga untuk memantau daripada aspek pewarisan dan pewakafan. Disebut situ. Wa fi wasayal muslimin wa awqafihim wa tazwijil ayama inda faqdil awliya ala ra'yi man ra'au wanzur. So jadi maknanya di sini, keyword dalam konteks maksad syar'i, prinsip keadilan di mahkamah syariah ialah untuk mengawasi dan memastikan setiap perintah yang dikeluarkan oleh hakim-hakim mahkamah syariah diawasi, dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Jadi maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan, seperti mana yang kita sedia maklum, kalau kita baca kitab yang ditulis oleh almarhum Said Ramadan Al-Buti, beliau ada menyebut bahawa prinsip Al-Quran itu sendiri, kita sedia maklum Al-Quran itu dan juga sunnah Nabi Al-Quran itu menggariskan prinsip-prinsip umum. Yang ini kita tahu, disebut without indulging into much detail. Maknanya Al-Quran dia tidak memperincikan sesuatu perkara. Bila saya sebut tadi kepada ayat Al-Quran, maknanya Al-Quran menggariskan tanggungjawab untuk menyerahkan hak kepada yang mempunyai hak tersebut. Prinsip untuk menegakkan keadilan. Tetapi bagaimana pengawasan itu berlaku, yang itu bergantung kepada ijtihad. Sama ada kita nak merujuk kepada pandangan mazhab ijtihad yang sedia ada, maupun daripada ijtihad semasa. Maknanya dianya memberi peluang kepada kita semua dan untuk kita innovate, untuk kita fikirkan, mencari jalan yang terbaik dalam konteks negara masing-masing, bagaimana kita nak memastikan maksad syar'i, penubuhan mahkamah syariah itu sendiri dalam konteks mengawasi perintah-perintah yang dikeluarkan, sehinggalah perintah tersebut benar-benar dikuatkuasakan dan dilaksanakan, sehingga kelah mereka-mereka yang dizalimi dalam konteks perbincangan bahagian sokongan keluarga ini, isteri-isteri dan anak-anak yang telah memperolehi perintah nafkah, mereka ini benar-benar mendapat hak masing-masing. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan, saya berpandangan maka apa sahaja yang dilakukan oleh bahagian sokongan, sebab tu saya minta dan kita arahkan kepada bahagian sokongan keluarga untuk sentiasa innovate. Allah SWT berikan kita akal fikiran untuk kita berfikir, mencari jalan yang terbaik. Penubuhan bahagian sokongan keluarga ini kita tengok, kita cari jalan terbaik bagaimana nak membantu mahkamah-mahkamah syariah melaksanakan keadilan dengan cara memastikan perintah-perintah nafkah tersebut benar-benar dapat dikuatkuasakan dan dilaksanakan.
Maknanya dengan lain perkataan, ianya berlaku dalam proses ijtihad. Ianya berlaku dalam proses inovasi. Maka dalam konteks inilah, dalam konteks semasa, saya tidak mahu pergi kepada detail. Kalau kita tengok next slide, tuan-tuan dan puan boleh baca, dan kebanyakan daripada kita pun dah tahu yang ni adalah objektif kepada penubuhan bahagian sokongan keluarga. Okey. Seterusnya kalau kita lihat, okey, kita tengok ini adalah unit-unit yang ditubuhkan di bahagian sokongan keluarga. Kita ada unit khidmat, nasihat dan perundangan. Kita ada unit penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah. Kita ada unit pengurusan dana. Yang ini, penubuhan unit-unit ini, yang Arif, Tuan, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, penubuhan unit-unit inilah yang saya maksudkan sebagai inovasi dan pemikiran yang dibuat bagaimana kita nak memastikan matlamat asal pengawasan, matlamat asal perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara akan dapat dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Maknanya unit-unit ini mungkin akan berkembang. Tidak salah, mengikut keperluan masa. Ini yang kita sebutkan sebagai ijtihad. Tetapi apa yang penting ialah asas, maksad, tujuan asal tadi itu. Bagaimana kita nak memastikan perintah-perintah nafkah yang dikeluarkan kepada isteri dan anak-anak akan berjaya dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Sehingga kan mereka-mereka yang dizalimi ini benar-benar mendapat hak masing-masing. Yang itu yang kita nak pastikan. Dan dalam konteks inilah apa yang saya sebut, saya simpulkan berkaitan dengan aplikasi maqasid syar'iyyah dalam konteks peranan yang dimainkan oleh bahagian sokongan keluarga yang ditubuhkan dengan matlamat untuk memastikan maksad syar'i penubuhan mahkamah itu sendiri. Hakim-hakim yang diwujudkan bukan sekadar untuk mengeluarkan perintah nafkah, tetapi memastikan bahawa perintah-perintah itu diawasi, kemudiannya dikuatkuasakan dan dilaksanakan, sehinggalah mereka-mereka yang dizalimi ini benar-benar akan mendapat hak masing-masing. Bukan hak sekadar mendapat perintah di atas kertas. Saya tidak bercadang untuk pergi detail kepada unit-unit tersebut. Cuma saya nak sebut di sini, kita pergi kepada slide yang tu, just nak menunjukkan yang di slide yang ke-6. Super juga slide yang ke-6 tu, kita tengok. Slide ke-6. Mekanisme BSK. Yang kontrol siapa? Yang my SMS tu. Okay, yang saya sebut ni, ini adalah mekanisme. Tuan-tuan dan puan boleh rujuk. Maknanya apa yang saya nak sebutkan di sini ialah mekanisme ini pada asalnya tidak ada. Tetapi melalui proses inovasi, melalui pemikiran dan perbincangan syura yang dijalankan, melalui pengalaman pegawai-pegawai bahagian sokongan keluarga yang melaksanakan tanggungjawab untuk membantu mahkamah-mahkamah syariah di seluruh di Malaysia ini, maka di mekanisme ini diwujudkan melalui proses ijtihad. Dibangunkan dengan matlamat untuk memastikan supaya ianya dilaksanakan. Yang ni pelantikan belief dengan ni mekanisme ini dan lain-lainnya. Makanya apa yang saya nak simpulkan di sini pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak apa, tuan nanti boleh rujuk kepada paper yang akan diserahkan. Saya nak simpulkan di sini bahawa kita nak lihat bagaimana aplikasi maqasid syariah ini telah dijalankan dalam konteks Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, dalam konteks Jabatan Kehakiman Syariah negeri-negeri dan
mahkamah-mahkamah syariah negeri ini, maka apa yang telah dilakukan daripada mula penubuhan bahagian sokongan keluarga ini sehinggalah ke hari ini, bahagian sokongan keluarga telah bersama-sama dengan mahkamah-mahkamah syariah di negeri untuk memastikan perintah nafkah tersebut dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Maka saya bagi pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ketua-ketua hakim syar'i yang telah memberikan sokongan dan dukungan atas prinsip at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa, bekerjasama ke arah kebaikan. Bila saya sebut kepada yang arif, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan berkaitan tentang maksad syar'i ini, khususnya dalam nak menegakkan keadilan, maka ianya diletakkan tanggungjawab ke bahu ke semua ketua-ketua hakim syar'i. Hakim-hakim mahkamah tinggi, hakim-hakim mahkamah rendah dan seluruh pegawai-pegawai warga kerja Jabatan Kehakiman Syariah Negeri bertanggungjawab untuk memastikan keadilan dan maksad syar'i yang saya sebutkan tadi. Saya ulangi, maksad syar'i tadi itu ialah perintah-perintah yang dikeluarkan oleh hakim-hakim mahkamah syariah tidak akan ada makna seperti mana yang disebut oleh Saidina Umar sehinggalah ianya benar-benar dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Maka dalam konteks itulah, selain daripada saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Ma'arif, ketua-ketua hakim syar'i yang memberi sokongan dan dukungan kepada warga kerja bahagian sokongan keluarga yang ditempatkan di mahkamah-mahkamah syariah negeri di seluruh negara, maka dalam masa yang sama juga saya mengharapkan kerjasama yang berterusan oleh Yang Ma'arif sekalian, sebab di penghujung nanti apa yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di bahagian sokongan keluarga tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memberi roh dan semangat kepada perintah yang dikeluarkan tersebut. Otherwise, perintah nafkah, mut'ah dan juga nafkah yang dikeluarkan tersebut tidak akan memberi sebarang makna, dan selama itulah mahkamah syariah akan dipandang imejnya rendah disebabkan oleh perintah-perintah yang tidak boleh dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Nah, kalau begitulah kedudukannya Yang Ma'arif Datuk, maka kita perlu terus untuk bekerjasama mengingati prinsip, maksad, tujuan sebenar mahkamah syariah ini ditubuhkan. Dan kalau kita tahu bahawa pengawasan ke atas perintah-perintah yang dikeluarkan ini adalah penting bagi memastikan prinsip keadilan yang ditegakkan oleh mahkamah syariah yang kita dukung berdasarkan kepada perintah Allah SWT dan juga sunnah Nabi SAW, maka sudah tentu kita perlu bekerjasama bersama-sama untuk memastikan supaya setiap perintah yang dikeluarkan oleh hakim-hakim kita akan benar-benar dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan boleh rujuk kepada nota yang saya sediakan. Itu kesimpulan atas tajuk yang saya berikan. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan kekurangan dan kesilapan itu sudah tentu adalah dalam diri saya. Mungkin kalau ada masa kita boleh bukalah untuk soalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Ma'arif Datuk Doktor di atas pembentangan yang amat menarik tadi. Seterusnya kita tibalah ke sesi yang seterusnya, iaitu sesi interaksi antara peserta dengan pembentang. Untuk itu, saya akan memberi peluang kepada peserta untuk membuat pertanyaan kepada pembentang. Pembentangan ini terbuka kepada semua peserta sama ada yang berada di Hotel Movenpick, juga di Hotel Pullman di Bangsal, dan juga peserta-peserta kita, rakan-rakan kita yang berada di Brunei Darussalam, Singapura dan juga Indonesia. Untuk itu saya dimaklumkan
setakat ini kita ada seorang penanya, iaitu Tuan Mas Nizar bin Mokhtar daripada Hotel Movenpick. Ya. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mas Nizar bin Mokhtar dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor. Baik, seperti yang Ma'arif Doktor terangkan sebentar tadi, bahawa antara peranan bahagian sokongan keluarga itu adalah untuk menguatkuasakan perintah dan juga untuk memastikan perintah mahkamah itu dihormati, dilaksanakan dan dikuatkuasakan. Jadi soalan saya di sini, pada pendapat Yang Ma'arif Datuk Doktor, adakah konsep bahagian sokongan keluarga ini menyamai konsep penyelesaian konflik secara administratif seperti yang telah dilaksanakan atau dibawakan dari negara-negara maju seperti Australia contohnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Tuan Mas Nizar. Tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk yang saya kasih sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, isu berkaitan dengan kelemahan kelemahan berkaitan dengan perintah-perintah nafkah yang dikeluarkan oleh hakim-hakim di seluruh dunia, sama ada mereka yang berada di negara maju maupun di negara yang kurang maju, isu dan masalah dia sama saja. Isu dia apa? Isu dia ialah ketika itu, sebelum daripada apa yang Tuan Mas Nizar sebut tadi, hampir ke semua mahkamah-mahkamah yang ditubuhkan di dunia ini, apabila mengeluarkan satu perintah nafkah, isu yang pertama ialah perintah nafkah itu dikeluarkan dalam satu tempoh masa yang terlalu lama. Okey? Perintah itu dikeluarkan daripada mula permohonan nafkah itu dibuat, sama ada yang bukan Islam maupun yang Islam. Bila sampai saja ke mahkamah, perintah daripada mula daftar sampailah kes itu didengar oleh mahkamah, dia mengambil satu tempoh masa yang begitu lama. Satu, tempoh masa. Yang kedua, bila perintah itu, nafkah itu dikeluarkan, perintah jumlah nafkah yang dikeluarkan biasanya tidak commensurate dengan jumlah yang diperlukan oleh isteri dan juga anak-anak. Yang ini merupakan dua isu yang besar yang membawa kepada, contohnya di United Kingdom semasa kepimpinan Margaret Thatcher, mereka telah mengambil pendekatan untuk mengeluarkan kuasa menentukan jumlah nafkah, collection, kutipan nafkah, dan juga penguatkuasaan nafkah. Tiga, penentuan jumlah, assessment, collection, kutipan, dan juga penguatkuasaan, enforcement, yang pada asalnya diletakkan di bawah kuasa hakim-hakim mahkamah di Britain, dibawa keluar kuasa tersebut daripada mahkamah dan diwujudkan satu agensi yang kemudiannya dikenali sebagai Child Support Agency. Yang ini yang disebut oleh Tuan Mas Nizar tadi tu. Maknanya daripada kuasa mahkamah dikeluarkan, ditubuhkan satu agensi sokongan kanak-kanak dan pegawai-pegawai warga kerja di CSA inilah yang akan membuat pengiraan jumlah nafkah, kutipan dan juga penguatkuasaan. Maknanya sekitar tahun 1980-an, kuasa yang biasanya diletakkan kepada mahkamah telah dibawa keluar dan diserahkan kepada agensi tersebut dan kemudiannya dibuat secara pentadbiran, administratively. So dia jadi administrative assessment, administrative collection, administrative enforcement. Kenapa tuan-tuan dan puan dibuat secara pentadbiran? Okey, dibuat secara pentadbiran. Contohnya kalau di England diletakkan Child Support Agency ini di bawah Inland Revenue.
Macam kita LHDN lah. Sebab di bawah Inland Revenue ini, mereka ada particulars bapa tersebut. Dia ada berapa pendapatan bapa tersebut, dia ada berapa jumlah anak, isteri dia, semuanya telah dicatat dalam rekod Inland Revenue macam kita di bawah LHDN. So apabila isteri dan anak-anak, bila dia nak pohon nafkah, dia dah tak pergi lagi ke mahkamah. Dia pergi kepada Inland Revenue di bawah Child Support Agency dan dia maklumkan kepada Child Support Agency, dalam tempoh beberapa minit saja dikeluarkan berapa jumlah nafkah yang wajib ke atas bapa dan juga suami tadi. Maknanya dibuat secara pentadbiran. Kemudian apabila bapa tadi itu gagal untuk melaksanakan arahan yang pentadbiran yang dikeluarkan oleh Inland Child Support Agency, kemudian berlaku stage yang kedua untuk kutipan. Maka child support, pegawai-pegawai di Child Support Agency jugalah yang akan mengutip nafkah tadi itu dengan cara-cara dia lah daripada bapa dan juga suami tadi. Dan kalau kata masih lagi gagal untuk kutipan, maka Child Support Agency jugalah yang akan buat penguatkuasaan dan juga pelaksanaan arahan atau perintah tersebut. Jadi berbalik kepada apa yang Mas Nizam sebutkan tadi, dalam konteks kita di mahkamah sivil maupun di mahkamah syariah, kita masih lagi mengekalkan kuasa untuk menilai jumlah nafkah, mengutip nafkah, menguatkuasakan dan melaksanakan perintah nafkah tadi itu masih lagi dalam kuasa hakim-hakim mahkamah syariah. Berbanding dengan negara-negara maju seperti Australia, England macam yang saya sebutkan tadi, mereka telah tarik kuasa tersebut daripada mahkamah dan diserahkan kepada satu agensi baru, yang mana agensi baru ini yang dikenali sebagai Child Support Agency. Mereka melaksanakan tugas-tugas, 3 tugas utama tadi itu, assessment, collection dan juga enforcement, dibuat secara pentadbiran. Maka dalam konteks itu, kesimpulan yang saya berikan tadi Tuan Mazizah, maknanya adalah perbezaan. Maknanya dalam konteks kita buat secara kehakiman, adapun di negara-negara barat mereka ni buat secara pentadbiran. Wallahu a'lam. Terima kasih Yang Ma'arif Datuk Doktor. Seterusnya saya dimaklumkan penyoal seterusnya iaitu Saudara Muhammad Mujahid bin Ahmad, juga daripada Hotel Movenpick. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mujahid Ahmad daripada Selangor. Seperti yang Yang Ma'arif Datuk Doktor terangkan sebentar tadi, memang BSK ini memang kita dah tahulah, maknanya memang dia banyak membantu masyarakat dalam aspek penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah tu, terutamanya dalam bidang nafkah, dalam bidang nafkah lah. Namun mutakhir ni kita sedia maklum bahawa musibah yang melanda negara, COVID-19 lah, yang mana menyebabkan aktiviti dalam pelbagai sektor tu agak terjejas. Saya rasa memang sektor kehakiman syariah juga agak terjejas. Jadi apakah inisiatif, inovasi dan pendekatan yang diambil oleh BSK sewaktu dalam tempoh PKP, PKPP dan PKPB dan sebagainya lah. Jadi itu saja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Mujahid. Saya rasa poin yang penting yang Tuan Mujahid sebut tadi itu, yang saya ajak rakan-rakan di bahagian sokongan keluarga, Dr. Jazilah dan semua di bahagian sokongan keluarga untuk terus memikirkan dan inovasi. Sebab poin penting yang saya sebutkan tadi, ini adalah isu ijtihadi. Tuan Mujahid, dia adalah isu ijtihadi, dan cantiknya Islam ini, prinsip dia tu kekal. Sebab tu saya tekankan tentang maksad syar'i tadi. Prinsip dia ialah kita nak lihat bagaimana mahkamah-mahkamah syariah dapat memastikan bukan sahaja kita mengeluarkan perintah dalam konteks ni nafkah, tetapi juga kita memastikan supaya perintah-perintah nafkah yang dikeluarkan tadi dapat dikuatkuasakan dan dilaksanakan.
Maka ini peranan yang dimainkan oleh bahagian sokongan keluarga bersama-sama dengan mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara untuk memastikan prinsip tadi itu terlaksana. Maka fleksibiliti keanjalan syariat Islam ini berlakunya keadaan-keadaan tertentu. Seperti mana yang kita sedia maklum dan Tuan Mujahid tadi bangkitkan dengan berlakunya pandemik COVID-19 tadi. Maka pegawai-pegawai bukan saja pegawai-pegawai dan warga kerja bahagian sokongan keluarga, tetapi keseluruhan warga mahkamah-mahkamah syariah sama ada di Malaysia maupun di Brunei Darussalam, Singapura dan juga Indonesia, kita perlu sentiasa memikirkan, kita perlu sentiasa memikirkan, menggunakan akal fikiran yang Allah berikan, menggerakkan akal fikiran untuk mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan isu-isu yang amat berkait rapat dengan tanggungjawab kita, khususnya semasa berlakunya keadaan-keadaan tertentu. Maka dalam konteks inilah, maka saya rasa di peringkat di bahagian sokongan keluarga, contohnya di unit runding cara contohnya. Okey, bagaimana kesan daripada COVID ini yang memberi kesan kepada kedudukan kewangan mereka-mereka yang diwajibkan untuk membayar nafkah terkesan. Jadi bagaimana antum di bahagian sokongan keluarga, khususnya di unit runding cara, boleh memainkan peranan untuk mengajak pihak-pihak tadi, pihak bekas isteri dan juga pihak bekas suami tadi, bapa, untuk melihat kepada realiti yang berlaku. Of course, kita boleh cakap maknanya selagi perintah tu tak diubah, dia akan kekal jumlah nafkah tersebut. Tetapi ini tidak menjadi satu kesalahan untuk kita mengajak pihak-pihak melalui proses runding cara tadi itu untuk memastikan supaya perintah nafkah tadi benar-benar dikuatkuasakan dan dilaksanakan mengikut kemampuan, contohnya mereka yang dipaksa. Dan selain daripada itu, dalam konteks pandemik COVID-19 ini, inovasi kita dah tengok daripada sudut online. Kalau nak buat runding cara secara online, okey, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut secara jelas tentang kita tidak boleh tinggal ke belakang dalam penggunaan teknologi maklumat ini. Otherwise kita akan tertinggal. Maka sudah tentu di bahagian sokongan keluarga, suluh dan lain-lain perlu innovate, bekerjasama dengan pihak BTMK bahagian teknologi maklumat untuk memastikan bagaimana teknologi yang sedia ada ini boleh membantu kita untuk melaksanakan tanggungjawab amanah yang diberikan kepada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi Yang Mahir Datuk. Seterusnya kita ada penanya yang ketiga, Yang Mahir Datuk ya. Ini juga daripada Movenpick. Tak tahu sebab apa hari ni Pullman tak banyak laku sikit ni. Iaitu Tuan Muhammad Nahar. Ada ya? Silakan Tuan Muhammad Nahar bin Muhammad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Makrif Datuk Doktor. Terlebih dahulu terima kasih dan tahniah untuk pembentangan kertas kerja yang sangat bernas untuk persidangan kita pada tahun ni. Dan soalan saya pada Yang Makrif Datuk Doktor adalah berkenaan dengan isu tauliah pegawai BSK, cadangan tauliah program syar'i kepada pegawai bahagian sokongan keluarga. Sebagaimana yang kita tahu, pegawai sokongan bahagian sokongan keluarga ni adalah boleh saya katakan sebagai pemudah cara di antara pihak-pihak pemilik perintah tu dengan pihak mahkamah. Dan bagi memudahkan mereka ni, memudahkan pemilik perintah ni berurusan dengan mahkamah, kita dah tahu dah peguam syar'i ni adalah individu yang paling tepat sekali untuk membantu mereka ni di mahkamah syariah. Dan komen Datuk Doktor berkenaan dengan cadangan memberikan tauliah peguam syar'i kepada pegawai-pegawai di bahagian sokongan keluarga ni bagi membantu pihak-pihak ni berurusan dengan hakim-hakim di mahkamah syariah. Terima kasih Yang Makrif Datuk. Terima kasih Tuan Nahar. Isu ni saya rasa dah agak panjang lah. Daripada mula
awal penubuhan daripada bahagian sokongan keluarga. Tuan saya dah sebutkan tadi, maknanya dalam kita nak berijtihad, ada perkara-perkara prinsip yang kita pegang. Dengan lain perkataan, dalam konteks dua legal system yang terpakai di Malaysia dan juga di negara-negara Nusantara lah, di Brunei Darussalam maupun di Singapura, kita agak terbuka. Maknanya dalam kita yang berada di mahkamah-mahkamah syariah, kita agak terbuka di mana banyak prinsip-prinsip yang the best practices, yang terbaik, yang diamalkan di mahkamah sivil, yang kita juga laksanakan di mahkamah syariah. Itu sifat keterbukaan, sifat apa yang saya sebutkan tadi, keanjalan, flexibility antara syariah dan juga fiqah dalam kita nak melaksanakan keadilan di mahkamah-mahkamah syariah. Maka dalam konteks yang sama juga, pada pandangan saya, oleh kerana kita di mahkamah-mahkamah syariah, kalau kita tengok semua akta ataupun enactment di negeri-negeri, kita ada satu klausa, contohnya di di dalam enactment tata cara mal mahkamah syariah, disebut bahawa hukum syarak menjadi rujukan muktamad. Maka dalam konteks inilah, semasa pembentangan saya di Datuk, saya dah sebut, saya sendiri pun memang train. Yang Ma'arif Tuan Alfian pun sama-sama. Kita train dalam undang-undang English law, dalam common law. Kita tahu di bawah English common law, peranan mahkamah yang disebut sebagai mengeluarkan perintah, dan ketika itu mahkamah dianggap sebagai functus officio, maknanya khalas, kerja dia selesai dengan mengeluarkan perintah tersebut sahaja. Mahkamah tidak membuat pengawasan, mahkamah tidak perlu nak pastikan bahawa perintah-perintah itu dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Kecualilah kalau pihak-pihak itu datang ke mahkamah semula, memaklumkan, dan ketika itu barulah mahkamah akan membantu pihak tadi itu untuk menguatkuasakan dan melaksanakan perintah tersebut. Jadi, prinsip yang saya sebutkan ini adalah prinsip yang jelas ada perbezaan antara prinsip syariah dengan prinsip dalam undang-undang English law. Maka apabila saya sebut tentang prinsip peranan mahkamah syariah berdasarkan kepada Risalatul Qadha tadi, Saidina Umar sebut la yanfa'u takallumu bihaqqin la nafadha lahu. Tidak guna kamu untuk keluarkan perintah-perintah sekiranya kamu tidak kuat kuasakan dan laksanakan perintah tersebut. Jadi maknanya kalau kita tengok kepada apa yang disebut dalam Risalatul Qadha tadi, maksud syar'i, tujuan syariat Islam ini dalam konteks pentadbiran keadilan di mahkamah-mahkamah syariah ialah untuk maknanya mahkamah syariah, hakim-hakimnya tidak selesai tanggungjawab untuk menegakkan keadilan sehinggalah perintah-perintah yang dikeluarkan itu diawasi, dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Pengawasan, penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah ini adalah merupakan satu prinsip yang berbeza antara syariat dengan undang-undang common law. Jadi maka atas dasar tersebutlah saya sebutkan tadi bahawa prinsip tadi itu yang kita pegang. Dalam konteks di mahkamah syariah, oleh kerana Seksyen 245 menyebut secara jelas bahawa hukum syarak adalah menjadi rujukan muktamad, maka menjadi kewajipan kita sebagai hakim-hakim mahkamah syariah, tuan-tuan dan puan-puan sebagai pegawai-pegawai syariah yang berada di mahkamah-mahkamah syariah, wajib ke atas kita untuk mendukung prinsip syariat yang kita faham. Kita jangan terikut-ikut dengan prinsip orang lain. Sebab kita bimbang apa yang berlaku seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, la tatba'anna sunanad dini man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujurin dabbin lattaba'u. Wal iyazu billah. Ini amaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita.
Saya tekankan balik pada tuan-tuan dan puan-puan, tidak pernah saya mengatakan bahawa kita di mahkamah-mahkamah syariah ini menolak keseluruhan the best practices yang diamalkan di mahkamah sivil. Itu bukan cara kita. Cara kita ialah cara terbuka, kita menerima mana-mana ijtihad, mana-mana inovasi yang berlaku di mahkamah sivil yang terbaik yang boleh dilaksanakan di mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia ini. Ini sifat keterbukaan yang ada pada kita, pegawai-pegawai syariah. Tetapi dalam masa yang sama, sekiranya ianya melibatkan prinsip syariah yang membezakan kita dengan amalan prinsip di mahkamah sivil, maka pandangan saya wajib untuk kita utamakan, wajib untuk kita laksanakan prinsip yang kita pegang. Maka dalam konteks itulah saya sebut, oleh kerana peranan mahkamah ialah untuk memastikan perintah-perintah nafkah itu dikuatkuasakan oleh mahkamah, maka apa sahaja inovasi, apa sahaja cara yang menyebabkan prinsip itu terlaksana, maka perkara-perkara itu juga perlu dimudahkan. Nabi sebut adal 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan ke arah kebaikan, maka dia maka pahalanya adalah sama dengan mereka-mereka yang membuat kebaikan tersebut. Maka dalam konteks inilah, dalam isu pentauliahan peguam syar'i, sudah tentu kalau tuan-tuan dan puan bercakap dengan saya, berkata saya yang dilatih dalam undang-undang common law English, saya akan katakan yang ini satu perkara yang alien, satu perkara ghair ma'kul, yang tidak boleh diterima oleh pendukung-pendukung dalam undang-undang secular English common law. Saya tahu sebab saya train, saya dilatih dalam prinsip ini yang kita pegang. Begitu lama kita pegang. Tak boleh mahkamah yang mengeluarkan perintah, mahkamah yang sama juga menguatkuasakan dan melaksanakan perintah tersebut. Mahkamah yang sama yang mengawasi perintah tersebut. Ghair ma'kul, tak boleh. Sebab prinsip mereka yang dipegang beribu-ribu tahun, prinsip functo servitio ini telah dipegang begitu lama. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, di mana pendirian kita? Kita, Allah SWT telah beri melalui wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT telah beri kepada melalui lidah Sayyidina Umar bin Khattab yang telah menggariskan dalam Risalatul Qadha, menyebut secara jelas prinsip untuk kita memastikan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh hakim-hakim mahkamah syariah ini benar-benar ada taring, benar-benar ada makna. Apabila mahkamah itu benar-benar menguatkuasakan dan melaksanakan perintah tersebut. Jadi pada pandangan saya, Tuan Aha, saya mengatakan di sini bahawa apa sahaja ijtihad yang kita buat, termasuklah dalam konteks untuk memudahkan. Entah dah sebut Dana tadi, dengan kehadiran pentauliahan yang diberikan kepada pegawai-pegawai syariah BSK ini, diberikan tauliah peguam syar'i, maka dia akan membantu pihak-pihak, memudahkan. Sebab mereka ini tidak mampu untuk hadir di hadapan hakim-hakim, untuk bercakap di hadapan hakim-hakim. Maka dia memerlukan bantuan daripada seorang yang dilatih untuk bercakap, yang ada advocacy skill, untuk bercakap di hadapan hakim-hakim, untuk memastikan perintah nafkah yang dikeluarkan itu benar-benar dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Maka sudah tentu saya mengatakan di sini, mengambil kira bahawa kita berbeza prinsip dengan amalan di mahkamah sivil, maka apa sahaja cara yang wajib dan patut kita lakukan, yang penting maksad syar'i yang saya katakan tadi itu. Perintah yang dikeluarkan bukan sahaja perintah di atas kertas, tetapi mereka-mereka ini mendapat hak. Yang itu yang kita akan pertahankan. Bila berlaku perbezaan daripada prinsip, kita tidak akan kompromi dalam persoalan prinsip. Kita akan pertahankan. Bagaimana kita nak buat, itu persoalan fiqah. Itu persoalan inovasi yang saya harapkan pegawai-pegawai di bahagian sokongan keluarga akan terus berinovasi, memikirkan cara-cara yang terbaik untuk memastikan perintah-perintah nafkah yang dikeluarkan akan benar-benar dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi Yang Ma'arif Doktor. Kita ada pemanggil
penyoal yang istimewa ni yang Mak Arif ya. Ini penyoal ni daripada seberang laut. Jauh ni. Iaitu Tuan Muhammad Amir bin Arifin daripada JKSN Sabah. Assalamualaikum Tuan Muhammad Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Mak Arif? Tuan? Alhamdulillah sihat. Tuan dengar tuan? Jelas ya dapat? Ya, kami dengar di sini. Okey, baik. Sila kemukakan pertanyaan kepada Yang Mak Arif Datuk. Silakan. Okay. Terima kasih Yang Ma'arif tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ma'arif, Datuk Doktor, Tuan Farah, JKSM, Yang Ma'arif, Datuk Hakim Syari'i Nusantara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Key point kepada pembentangan kertas Yang Ma'arif Doktor tadi ialah inovasi kepada unit-unit yang ada dalam BSK itu sendiri, sama ada UKMP, UPP dan UPD ya. Soalan saya, adakah unit-unit ini boleh kita ertikan yang Datuk Doktor dalam erti perjalanan mahkamah ataupun conduct of court menurut Seksyen 247 Undang-Undang Tata Cara Mat itu sendiri ke arah untuk kita memperkasakan inovasi BSK itu sendiri, sama ada dalam bidang kuasanya, logistiknya dan perjawatannya. Itu saja soalan saya. Terima kasih tuan. Terima kasih Tuan Amir. Saya sebut yalah benda ni kan Amir, benda ni melibatkan isu tafsiran. Saya secara peribadi daripada semasa menjadi pengarah bahagian sokongan keluarga dulu, lagi berpandangan mana-mana peruntukan yang ada dalam akta ataupun enactment tata cara mal yang open to interpretation, maknanya dia terbuka untuk ditafsirkan, maka tafsiran yang diberikan tadi mestilah, kalau pada saya, mestilah menjurus kepada memudahkan bantuan ataupun memudahkan bantuan dan pelaksanaan tanggungjawab oleh warga kerja bahagian sokongan keluarga. Jadi kalau itulah pandangan saya Tuan Amir, maknanya of course macam saya sebutkan tadi itu, peruntukan undang-undang masih lagi peruntukan undang-undang. Kalau katakan sesiapa yang tak bersetuju, mungkin dia boleh tafsir cara yang lain. Tetapi saya peribadi, saya confident dan affirmative dalam keadaan tafsiran kepada peruntukan tadi itu yang boleh membantu mengukuhkan peranan yang dimainkan oleh bahagian sokongan keluarga. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Muhammad Amir bin Arifin daripada jauh di KSN Sabah. Yang Mas Datuk kita ada satu soalan lagi yang terakhir saya kira Boleh Mas Datuk penanya ni pun asalnya daripada seberang laut juga, tapi tubuhnya ada kat sini, iaitu Tuan Najaruddin bin Nadri daripada JKSN Sarawak. Silakan Tuan Najar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ma'arif Datuk, soalannya yang berkaitan dengan satu arahan amalan yang kita telah keluarkan dan diterima di Sarawak, dan berkaitan dengan pihak yang bertanggungan untuk membayar nafkah selepas proses dibuat di mahkamah, bahawa pihak yang asal tu tak dapat dicari ataupun gagal dicari atau gagal untuk tu. Jadi sejauh mana pelaksanaan tu dilaksanakan atau sejauh mana perjalanan atau proses tersebut dilaksanakan di negara kita di Malaysia? Sebab kita di Sarawak ada satu projek berkaitan dengan pihak yang bertanggungan yang kita letakkan di bawah inisiatif kerajaan negeri, di mana setiap agensi di negeri Sarawak mengemukakan cadangan, dan salah satu cadangan dalam Key Focus Activity atau KFA itu ialah memantapkan proses untuk pelaksanaan perintah kepada pihak yang bertanggungan. Jadi soalannya ialah sejauh mana perjalanan atau proses itu dilaksanakan untuk mengambil kira nafkah itu dapat dipatuhi atau perintah mahkamah berkaitan nafkah itu dapat dipatuhi sewajarnya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Tuan Najah atas soalan.
soalan tadi berkait rapat dengan maksud orang yang bertanggungan. Ada beberapa isu yang lahir ataupun timbul daripada persoalan kepada takrifan orang yang bertanggungan tersebut. Isu yang pertama, sekiranya mahkamah telah mengeluarkan perintah nafkah kepada seorang bapa, tetapi kemudiannya bapa tadi yang telah diperintahkan oleh mahkamah tidak dapat dilukit ataupun tidak dapat dijumpai dan dibawa ke mahkamah pengadilan untuk dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Yang ini berkaitanlah dengan apa yang Tuan Najjar sebut tadi itu. So persoalan yang timbul daripada tersebut, adakah dengan perintah yang telah dikeluarkan tadi yang nak dikuatkuasakan ke atas bapa dan bapa tersebut tidak dapat dihubungi, tidak dapat dipaksa untuk hadir ke mahkamah, boleh ataupun tidak perintah penguatkuasaan tadi itu dilanjutkan ataupun being extended to kepada mereka-mereka yang selain daripada bapa tadi. Sebab yang ini tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita faham dalam konteks di bawah Law Reform Marriage and Divorce Act, mereka tidak ada peruntukan yang lebih kurang sama macam kita, yang mana selain daripada bapa boleh diwajibkan, boleh dianggap sebagai orang-orang yang bertanggungan. Contohnya kalau bapa tak ada, kita berdasarkan hukum dia pergi kepada atas, Al-A'la, bapa, datuk, bapa saudara dan sebagainya. Jadi maknanya pihak-pihak tadi itu boleh memohon kepada mahkamah untuk mendapatkan satu perintah mewajibkan kepada mereka-mereka yang selain daripada bapa sebagai orang yang bertanggungan untuk memberikan nafkah kepada cucu ataupun anak saudara tadi. Yang tu peruntukan tu kita ada. Yang tidak ada dalam konteks Law Reform Marriage and Divorce Act. So maka dalam konteks inilah saya berpandangan apabila sampai kepada perintah penguatkuasaan, sudah tentu tidak boleh dikuatkuasakan kepada orang selain daripada mereka yang dinamakan dalam perintah tersebut. Sebab kita tahu bila perintah dikeluarkan kepada bapa, maka mahkamah telah membuat penilaian mengikut kemampuan bapa tersebut dan keperluan anak dan lain-lain. Itu mahkamah dah buat assessment semasa kes itu didengar di peringkat mahkamah rendah. Cuma bila berlaku kepada satu stage ataupun satu peringkat untuk perintah tersebut dikuatkuasakan dan dilaksanakan, bapa tadi tu gaib, hilang. Ni jenis chocolate chips lah. Bila perintah dah keluar tu lepas dah dapat perintah nak kuasa, dia dah hilang, dah tak tahu nak macam mana. Itu yang saya sebutkan tadi, isu dia boleh ataupun tidak orang yang bertanggungan selain daripada bapa yang diperintahkan semasa kes itu didengar di mahkamah rendah, boleh tak ianya dilanjutkan kepada mereka selain daripada bapa. Isu dia lah, kalau nak mudah yang ada Tuan Yusman, kalau nak mudah ganti saja. Persoalan boleh ke ganti, begitu saja, ataupun perlu mulakan daripada awal. Sebab di situ akan berlaku penilaian ke atas nafkah mereka-mereka yang selain daripada bapa tadi itu, untuk dinilai kemampuan mereka. Sebab saya rasa adalah tidak adil jumlah nafkah tadi itu dipertanggungjawabkan kepada selain daripada bapa yang tak dapat dihubungi tadi. Sebab penilaian tu adalah mengikut keupayaan bapa tadi. Dia tidak, mungkin datuk dia lain keupayaan dia. So jadi kalau dia nak diwajibkan untuk perintah tadi tu nak dikuatkuasakan kepada selain daripada bapa, saya bimbang dia akan menyebabkan kezaliman kepada orang-orang yang bertanggungan selain daripada bapa yang diperintahkan tadi tu. Apa yang inisiatif yang dibuat oleh Tuan Najruddin tadi tu dalam konteks di Sarawak, yang ni yang saya sebutkan tadi tu, inovasi yang berlaku, usaha ke arah pemantapan, penguatkuasaan, KPI, Sarawak. Yang ni adalah inovasi hutuat.
saya selalu sebut saya pernah sebut pada tuan-tuan dan puan dan saya pegang bagaimana Nabi Allah Yaqub. Kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang Nabi Allah Yaqub sebut dengan anak-anak dia, yang dia kata ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Okey, wahai anak-anakku, janganlah masuk pada satu pintu, tapi masuklah dalam pada pintu yang pelbagai. Jadi ini harapan saya, tuan-tuan. Sarawak dah boleh ada, saya dah sebut tadi takrifan kepada mereka-mereka yang bertanggungan. Maka apa yang saya sebut daripada awal pembentangan saya tadi memerlukan kepada kita keseluruhan pegawai-pegawai syariah untuk kita memanfaatkan akal fikiran yang Allah berikan, untuk kita ambil iktibar, untuk kita berfikir, untuk kita innovate, mewujudkan cara-cara yang baru, aplikasi the best practices. Untuk apa? Dalam konteks pembentangan saya pada hari ini yang saya nak ringkaskan di sini, untuk kita capai kepada maksad syar'i penubuhan mahkamah-mahkamah syariah di Nusantara ini tidak lain dan tidak bukan, iaitu bagi memastikan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh kita bukan sahaja kekal di atas kertas, tetapi perintah-perintah itu ada makna. Mereka ini yang dizalimi mendapat hak sebenar daripada perintah yang diwajibkan kepada bapa, suami dan lain-lain. Itu tanggungjawab prinsip yang kita akan tegakkan secara bersama. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Yang Ma'arif Datuk Doktor di atas jawapan-jawapan yang diberikan tadi ya. Sungguh menarik ya. Sekarang tibalah masa yang yang terakhir lah. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan hasil daripada pembentangan dan juga sesi Q&A tadi, iaitu yang pertama, menegakkan keadilan merupakan tujuan utama maqasid dalam konteks pelaksanaan syariah. Yang kedua, pewujudan BSK ini adalah selari dengan konsep maqasid asy-syar'iyyah, iaitu sebagai menjaga nyawa, hifzun nafs, khususnya kepada isteri-isteri atau anak-anak yang dinafikan hak nafkah. Dan yang ketiga, falsafah kehakiman syariah dalam aspek penguasaan ini adalah berbeza dengan kehakiman sivil, kerana tugas mahkamah syariah tidak terhenti sekadar mengeluarkan perintah, kerana mahkamah syariah juga bertanggungjawab memantau dan memastikan pelaksanaan perintah tersebut dilaksanakan dengan sepenuhnya. Jadi saya sebagai pihak sesi ini memohon dimohon kemaafan sekiranya terdapat sebarang kekurangan daripada pihak saya, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Ma'arif Datuk Doktor di atas pembentangan tadi, dan juga penglibatan tuan-tuan dan puan-puan dalam sesi interaksi tadi. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu dah merupakan kekurangan pada diri saya sendiri. Itu saya sudahi dengan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih diserahkan kepada pengurusi majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sesi pembentangan kertas kerja yang disampaikan oleh Yang Ma'arif Datuk Doktor dan dikendalikan oleh Yang Arif Datuk Haji Muhammad Syakir. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu jelas dan konklusif penerangan daripada Yang Ma'arif Datuk Doktor di atas pembentangan sebentar tadi. Dan saya selaku pengurusi majlis pada pagi ini mengharapkan kekanda-kekanda dan adinda-adinda saya yang berada di Pullman maupun di Movement Peak ini begitu tekun dan sama-sama mengambil input daripada pembentangan daripada Yang Ma'arif Datuk Doktor, dan menjadi tanggungjawab kita semua untuk implementasikan di lapangan untuk kemaslahatan dan mencapai maqasid syariah itu tersebut. Baik. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Ma'arif Datuk Doktor dan Yang Ma'arif Datuk Haji Muhammad Syakir sebagai moderator bagi sesi sebentar tadi, dan semoga sesi pembentangan tadi telah memberikan banyak manfaat kepada kita semua dalam melaksanakan tugasan harian kita. Baik. Majlis dengan ini ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.
dijemput Yang Ma'arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar diiringi oleh Tuan Ketua Pendaftar JKSM ke Anjung untuk menikmati kudapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dan dijemput juga Yang Ma'arif, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta di Pullman dan Movenpick untuk ke Anjung untuk menikmati juadah. Tuan-tuan dan puan-puan, para peserta sekalian, insya-Allah kita akan teruskan dengan majlis kita sebentar nanti pada jam tepat 11 pagi, iaitu bagi peserta-peserta yang berada di Movenpick dan Pullman, dan dimohon kepada semua untuk masuk terlebih awal, iaitu kita dah berhenti pada pukul 10.20 ini, mohon masuk pada pukul 10.45 pagi, dan pukul 12 tengah hari insya-Allah akan ada majlis penutup persidangan ini. Dan kepada peserta yang masih belum scan QR code pengesahan kehadiran persidangan, boleh berbuat demikian di kaunter depan Dewan pada hari ini sebelum balik, sebab ada lagi peserta yang mungkin sampai lewat belum sahkan kehadiran. Itu saja. Kita berjumpa lepas ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada jam 10.45 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk urusan check up hotel, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta sekian, boleh berbuat demikian bermula jam 1.30 petang. Jadi letakkan kad tersebut. Last check up adalah pada 1.30. Maknanya kata boleh berbuat sebelum itu, sekarang pun boleh. Last check up adalah pada pukul 1.30 petang. Jadi tuan-tuan dan puan yang ada masa sekarang ini, mana yang nak check out lebih awal, maka boleh berbuat demikian. Last check out adalah pukul jam 1.30 petang. Terima kasih.